Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Azrina. Hari ni kita start agak lewat sikit. Okey, saya Cikgu Azrina merupakan founder Tuition Cikgu Azrina atau TCA yang beroperasi di Pulau Pinang. Okay, kami menjalankan tuition secara online dan kepakaran kami ialah membantu membangkitkan potensi para pelajar supaya menyerlahkan lagi keyakinan mereka, ya, dapat orang kata berasa bersemangat untuk belajar dan sebenarnya pelajar lemah tu boleh menjadi lebih cemerlang. Okey, dan kami mengkhususkan kepada subjek-subjek sastra. Ya. Okey, so untuk petang ni cikgu nak bercakap pasal program asasi. Okey, sebab kalau tengok program asasi ni lah ni kan macam dah nak ambil SPM ya, jadi duk fikir lah kan nak ambil apa kan, ada matrikulasi, ada asasi, ada diploma ya. Dan ada juga form 6. Tapi untuk petang ni cikgu nak mengkhusus kepada program asasi ya. Sebab apa? Tajuk dahsyat kan, risiko besar pilih program asasi. Ya, jadi impian nak sambung degree pilihan hancur. Salah siapa yang buat pilihan? Adakah pilihan sendiri ataupun adakah desakan ni mak bapak? Ya, adakah pengaruh kawan-kawan? Jom kita ambil program asasi, tak payah ambil matrikulasi. Allah, ada pula lah yang interframe. Hai, tompokku. Okey. Tak apalah, dia interframe pun interframe lah. Okey, so apa tu asasi? Asasi merupakan program khas yang dirangka untuk membolehkan pelajar cemerlang melangkau program diploma, mereka boleh terus pergi buat ijazah sarjana muda. Kiranya program ni cuma riset saja, setahun saja program asasi ni ya. Jadi calon lepasan SPM ni dia melangkau ke peringkat ijazah dalam tempoh yang singkat iaitu setahun sajalah. Matrikulasi pun setahun juga. Diploma agak lama lah, dulu 3 tahun lah, ni dah 2 tahun setengah. Okay. So kalau kat Malaysia, program asasi ni di bawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi ya, berbeza dengan matrikulasi. Okey, matrikulasi masih di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, jadi suasana tu pun macam adalah suasana alam apa orang kata asrama penuh, tapi kalau pelajar asasi ni tak, dia dah mula rasa suasana dekat universiti. Okey, kalau siapa yang nonton video sesi petang ni, kalau rasa nak komen boleh saja komen dan bertanya di ruangan komen ya. Pasal petang ni cikgu bercerita pasal program asasi. Okey, iaitu salah satu pilihan lepasan SPM sama ada nak ambil program asasi, matrikulasi ataupun diploma ataupun juga STPM. Alright, so jadi tadi cikgu sambung, sebenarnya program asasi ni di bawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi. Dan itulah program dia antara 1 hingga 2 tahun ikut pada keperluan khusus tu. Nampak tu ada interframe dah kat situ. Jadi program ni terbagi pada jurusan yang khusus serta dia ada program yang khusus lah ya. Maknanya Allah tu dia. Bukan semua kursus ya. Program asasi ni untuk semua kursus ya. Program asasi bukan untuk semua program ijazah nanti. Okey. Apa lagi dia kata kat sini? Sukatan pelajaran program asasi ni dia khusus kepada program pengajian ijazah yang dijuruskan untuk program asasi tersebut. Contohnya kalau program asasi undang-undang, maknanya dia design tu ya, direka khusus untuk pelajar ni nak pergi buat ijazah sarjana muda undang-undang. Kalau program asasi sains, dia khusus kepada pelajar yang nak buat medik, pelajar yang nak buat sains gunaan, engineering ya, yang seangkatan dengannya.
Kalau asasi dia ada beberapa asasi ya. Nanti cikgu akan cakap apa dia. Okey, pusat asasi cikgu nak langkau sikit. Kalau dekat UiTM contohlah dia menyediakan apa dia? Asasi undang-undang, asasi kejuruteraan, nampak kejuruteraan pun dia ada khusus. Khusus kepada kejuruteraan, asasi TESOL dan juga asasi sains ya. Okey, bukanlah cikgu nak kata asasi ni teruk sangat. Itulah kenalah dengar cerita tu sampai habis kan ya. Sebenarnya asasi ni dia ada pro and cons, ada kebaikan dan keburukan. Cuma satu bila sebut asasi ni, bila sebut asasi orang kata wow, pelajar-pelajar hebat, pelajar-pelajar cemerlang akan ke asasi betul. Ya, biasanya memang orang kata all A's ya, yang A's ni yang banyak ke asasi. Lepas tu barulah orang kata yang kedua tu matrikulasi. Lepas tu diploma dan seterusnya form 6. Kalau zaman form 6 ni orang kata saki-baki. Tapi lah ni tak juga. Kalau pelajar tu dah mula ada apa tu dia punya target, dia tahu dia nak buat degree apa. So dia tahu hala tuju dia form 6 merupakan hala tuju yang paling tepat untuk dia. Dia akan tolak semua dia ambil form 6. Nampak tak pelajar? Sebab tu orang kata pelajar student ni dia kena tahu apa yang dia minat dan apa hala tuju dia. Ya. Okey. So salah satu IPT yang menawarkan program asasi ialah UiTM lah. Dan apa lagi? Satu yang cikgu nak, ada terlepas ke? Cikgu terlepas tak tadi? Okey. Nah, lulusan, satulah cikgu nak abang kat sini ya. Kalau asasi ni, ada asasi terbuka dan ada asasi yang tertutup. Okey. So kalau yang kebiasaannya program asasi ni dia dibuat oleh universiti tu untuk pelajar tu masuk dalam program degree dia, universiti tu tersebut. Tetapi ada beberapa universiti yang menawarkan program asasi terbuka di mana program asasi dia boleh pergi ke mana-mana degree, buat degree di mana-mana universiti IPTA ya, cikgu maksudkan kat sini IPTA yang lain. Okey. Kalau contohnya cikgu ambil lulusan program asasi UM dan asasi UiTM, kalau dia pun masuk nak buat degree dalam degree dengan UM dan ataupun degree dengan UiTM, dia pun boleh terus mohon. Tapi kalaulah dia pun nak mohon ke universiti lain, mesti melalui UPU. Okay, kena UPU sebab sama macam proses matrikulasi ya, ataupun diploma semua kena mohon melalui UPU juga. Tapi kalaulah dari UiTM nak buat degree UiTM tak payah, ya, tak payah melalui UPU. Okey. Dan satu lagi pelajar-pelajar asasi ni, ni kelebihan asasi pula. Pelajar-pelajar asasi ni kalau mereka buat degree di universiti tu, bila asasi di universiti tu, so kalau mereka nak buat degree di universiti tu juga, ya, tempat tu juga mereka akan dapat priority, keutamaan banding dengan student matrikulasi ataupun diploma maupun STPM. Ya, asasi ni akan orang kata disaringkan lebih awal. Dia pun masuk dululah. Itu satu kelebihan. Amboi dah belajar semua mati kan. Takkanlah tak dapat kelebihan sebab dia dah tak boleh nak pergi kat universiti lain kan. Kat universiti tu juga. Nanti kesian kena anak tiri pula. Jadi lulusan tapi dengan syarat lah, mestilah memenuhi keperluan kan, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Okay, apa lagi? So maknanya kalau lulusan UiTM tak berminat nak buat kat degree kat UiTM, nak buat kat degree universiti lain, kena mohon melalui UPU dalam bidang yang berkaitan. Okay.
Ni apa pula? Cuma cikgu nak abang. Bila cikgu kata tajuk cikgu tadi, ya, iaitu mana tadi? Risiko besar pilih program asasi. Impian nak sambung degree pilihan kita hancur berkecai. Salah siapa? Okey. Cikgu abang, siapa dia hancur berkecai? Sebab dia macam ni tau. Bila kita buat asasi, belum tentu kita akan dapat degree yang kita minat. Sebabnya dia macam orang kata, dia macam nasib lah. Dia nasib macam tu. Jadi nak pastikan kita dapat degree yang kita minat memang kena all out. Kena pastikan kalau boleh 4 flat ya, ataupun 3.9 ke atas, memang all out lah, senang cakap. Baru insya-Allah kita akan dapat. Dia tak macam diploma. Diploma kalau mudah nak dapat degree yang kita buat sebab kekuatan pada diploma tu tadi. Tapi inilah satu kekurangan asasi. Okey, pelajar pandai cemerlang SPM. Tapi bila buat asasi belum tentu dapat apa yang dia minat. Ya. Ada beberapa orang yang cikgu kenal, dia jadi frust, down sebab dia tak dapat buat degree yang dia minat. Alih-alih degree pun tak habis, ataupun ada tu yang keputusan dia tak kesampaian. Padahal asalnya pelajar cemerlang. Nampak tak? So, kalau nak sebut pengalaman, banyak pengalaman yang cikgu nampak, lalui kan. Macam cikgu sendiri pun bukanlah pelajar yang excellent kat sekolah. Tapi Alhamdulillah, pelan-pelan cikgu achieve lah, capai apa yang nak. Ada orang yang sangat excellent kat sekolah tapi degree pun tak lepas. Contoh cikgu bagi kan, tapi ini berdasarkan pengalaman jugalah, contoh benar. Ya, contoh benar. Jadi itulah ya. Yang penting kita sentiasa berdoa dan orang kata sentiasa berdoa untuk mencapai apa yang kita hajati. Tapi nak capai itu kenalah berusaha juga. Okey, laluan jadi maknanya siapa yang buat program asasi, ini masalah dia ya, sebab dia terbatas. Dia hanya boleh buat degree dekat universiti tu saja. Tu yang membuatkan kita susah nak dapat degree yang kita nak. Ya, sebab dia terhad ataupun terbatas. Okey, kalau nak buat sarjana muda, calon yang tamat program asasi sains contohnya dengan cemerlang, dia boleh ke program ijazah ni, cikgu bagi contohnya UiTM, dia boleh buat ijazah sarjana muda di UiTM atau IPT lain dalam IPTA, cikgu maksudkan dalam perubatan, pergigian dan farmasi. Okey, jadi calon juga boleh pilih nak mengikuti program pengajian sains dan teknologi yang ditawarkan di UiTM atau IPTA yang lain lah ya. Jadi kalau ni dekat UiTM cikgu bagi agak spesifik contoh di UiTM. Calon yang tamat program asasi sains di UiTM perlu mohon ke program ijazah sarjana muda melalui BPKP atau Jabatan Pendidikan Tinggi. Okey, ada iklan lah kat surat khabar tapi sekarang ni online lah kan. Alright, next, apa lagi? So kalau kita nak tengok syarat kelayakan masuk untuk nak buat program asasi ni pula, of course lah ya, warga negara Malaysia, SPM mesti sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah. Ni cikgu nak bagi tahu ini merupakan kelayakan asas. Tapi kelayakan betul nak buat asasi ni memang macam cikgu katalah, semua kena A. Memang tak boleh nak lari dah. Memang semua kena A. Okey. Ni yang dia spesifik dah. Yang spesifik pula memenuhi syarat am. Dia dah penuhi syarat am universiti pula kan. Lepas tu dia kena dapat minimum grade A- dalam 2 mata pelajaran dan grade B dalam 2 mata pelajaran berikut. 2 tadi A-, 2 lagi dalam B ni paling kurang mungkin matematik tambahan, fizik, biologi atau chemistry, kimia lah. Dan bahasa Inggeris pula dia nak minimal dia kena grade B. Siapa yang dapat C walaupun subjek sains dia A, susah lah, sangat susah nak buat asasi.
Cikgu cakap pasal asasi sebab dalam video yang cikgu buat ya, dalam channel YouTube cikgu Azrina B. Abu Bakar, cikgu ada bercerita pasal asasi dan ramai student yang bertanya pasal asasi ini ya. So ramai yang bertanya, saya buat asasi di Universiti A, boleh tak saya buat ke Universiti B, C atau D? So cikgu rasa video ni sesi ni menjawablah beberapa persoalan ya. Sebenarnya tak boleh kecuali macam cikgu kata tadi lah UM, UiTM ya, dan satu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia kot cikgu rasa ya. Cikgu tak ingatlah nama dia. Itu saja yang boleh. Ya, itu pun mengikuti program-program ijazah yang tertentu. Okey. Saya cikgu tengok lagi apa yang ada. Okay, cara nak daftar program asasi sains ni UiTM kalau nak UM ke apa ke boleh semak sendiri. Tapi syarat ni mesti kena penuhi kelayakan lah ya. Mohon dengan cara terus melalui borang permohonan online yang disediakan khas untuk tujuan ini oleh pihak UiTM. So bolehlah melayari laman sesawang website UiTM. Okay, boleh saja tekan permohonan program asasi UiTM online. Okay, ada apa lagi? Kat sini cikgu nak kongsi pula ini. So memang cikgu tak nafikan ya, laluan pra-universiti asasi ya, program asasi ni satu laluan yang agak berisiko tinggi banding dengan buat matrikulasi diploma ataupun STPM. Okey, sebab apa? Sebab universiti awam ya, IPTA hanya menerima lepasan asasi daripada Universiti Malaya UM, UiTM ya, dan lepasan daripada universiti mereka sendiri kalau nak sambung buat ijazah. Maknanya kalau dia asasi USM, dia kena buat degree kat USM saja. Okey. Tapi ada tambahan bukan hanya UiTM dan UM saja. Nanti cikgu beritahu ada beberapa lagi universiti. Dia dipanggil asasi terbuka. Maknanya kebanyakannya program asasi hanya kena mohon dekat universiti yang dibuat asasi itu saja. Tak boleh pergi universiti lain. Itu kena set lah dalam minda kita. Tak boleh pergi tempat lain. Hanya di universiti yang kita belajar saja. Okay. Apa lagi? So maknanya siapa yang ambil asasi kena tahulah hala tuju, hala tuju peluang nak buat degree, daripada ni dah kena fikirlah nak jadi apa esok ni. So kena rancanglah awal-awal, okay? So ni cikgu nak kongsi. Sebelum nak terima apa-apa tawaran asasi, kena tahu yang asasi ni ada dua jenis, iaitu terbuka dan satu lagi tertutup kot. Okay. Yang terbuka ni dia bermaksud diiktiraf oleh universiti lain, iktiraf CJ asasi dia untuk meneruskan pengajian ijazah sarjana muda. Contoh asasi terbuka Universiti Malaya. Maknanya semua asasi boleh mohon universiti, semua asasi dari Universiti Malaya boleh mohon kecuali Alam Bina dan Pengajian Islam. Dan semua asasi di UIA. Okey. Universiti Teknologi Mara. Okey. Dia menerima macam Universiti Teknologi Mara pula, okey. Dia menerima, Universiti Malaya dia terima semua asasi kecuali Alam Bina dan Pengajian Islam, dan Universiti Malaya tak menerima asasi UIA. Okay. Universiti Teknologi Mara pula dia tak menerima asasi UIA. UKM pula, oh sorry ya, pening juga cikgu. Okey, Universiti Malaya. Okey.
Dia menerima semua asasi kecuali alam bina dan pengajian Islam dan semua asasi di UIA. Universiti Teknologi Mara boleh meneruskan ijazah sarjana muda kecuali asasi UIA. Universiti Kebangsaan Malaysia cuma satu asasi saja yang dia tak terima iaitu asasi pintar. Untuk yang ni cikgu akan buat video lain dan beri detail dia supaya lebih jelas. So yang semua sedia maklum macam cikgu terangkan tadi, asasi dibentuk khusus untuk persediaan pelajar ke universiti, ke alam universiti. Jadi sebelum nak terima tawaran asasi ni kena orang kata kena study betul-betul lah tentang program asasi ni. Maknanya senang, maksud sini program asasi kalau universiti lain semua memang tak boleh nak mohon kat tempat lain. Kecuali kalau buat program asasi di UiTM, kalau buat program matrikulasi di UKM dan juga di UM, matrikulasi dia boleh diterima di tempat lain. Matrikulasi tertutup ni pula hanya diiktiraf oleh universiti yang menawarkan asasi dan tidak kepada universiti lain. Ni hanya pada universiti dia saja, iaitu UNIMAS. Siapa buat asasi di UNIMAS hanya di UNIMAS. Siapa yang buat asasi di Universiti Sabah hanya di UMS. Siapa buat kalau USM hanya di USM. Kalau Universiti Pertahanan Nasional Malaysia hanya di UPNM, dan kalau siapa buat asasi di UPM hanya di UPM. Kalau yang tadi kan, yang asasi terbuka ni, kalau buat kat Universiti Malaya, semua asasi boleh pergi buat kat universiti lain kecuali alam bina dan pengajian Islam. Dan cikgu tak faham ni asasi UIA. Kat sini yang cikgu pening sikit. Kalau UiTM pula semua asasi dia boleh pergi buat kat universiti lain. Dan kalau UKM semua boleh kecuali asasi pintar saja yang hanya dalam UKM. Dia tak boleh pergi kat tempat lain. So cikgu rasa setakat tu saja untuk petang ni. Kalau ada sebarang pertanyaan ke apa ke boleh tulis di ruangan komen. Cikgu rasa mungkin cikgu akan dapat maklumat lagi dan boleh berkongsi lagi kan pasal asasi ni. Dan kalau mungkin ada yang rasa nak bertanya tentang benda lain ke apa, boleh je tulis kat ruangan komen. Setakat tu saja untuk petang ni daripada Cikgu Azrina dari tuition online Cikgu Azrina atau TCA. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.